Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semuanya. Para pelajar tingkatan 4 KSSM Matematik. Jadi pada hari ini bersama Cikgu Azmi untuk kita bincangkan bab yang pertama dalam buku teks KSSM tingkatan 4, iaitu tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jadi untuk makluman semua, topik fungsi dan persamaan kuadratik ni sebenarnya dalam silibus matematik tambahan asalnya lah. Okey, tapi dah dikemas kini format KSSM, maka dibawa pada silibus tingkatan 4 matematik moden. Okey, jadi anda belajarlah secara tak langsung, anda telah pun belajar matematik tambahan. Okey, secara asasnya lah. Baik, kita pergi yang pertama. Tentang bab ini, harap semua bersedia. Okey, kita lihat dulu dalam bab pertama ni apa yang anda akan belajar, iaitu tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, dan kita lihat juga kepentingan bab ini. Fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakra dan sebagainya. Okey, dalam seni bina pula kita lihat binaan melengkung berbentuk parabola yang sebenarnya amat berkait rapat dengan penguasaan konsep kuadratik. Okey, sebenarnya dalam kehidupan kita seharian ini, di sekeliling kita sekalipun memang ada konsep fungsi kuadratik diguna pakai. Cuma kita tidak menyedarinya. Okey, yang paling dekat dengan kita, apa juga objek situasi yang nampak melengkung, objek yang melengkung itu sebenarnya menggunakan konsep kuadratik. Okey, itu kita akan sentuh lebih lanjut. Kita lihat juga imbasan silam Al-Khawarizmi, seorang tokoh ilmuwan Islam yang banyak menyumbang bakti, menyumbang karyanya dalam bidang matematik. Okey, dan hasil kerjanya dalam bidang algebra begitu cemerlang, dan beliau bukan saja mempunyai inisiatif terhadap subjek dalam pembentukan sistematik, tapi juga bertanggungjawab membangunkan penyelesaian analytical dalam perkembangan garis lurus serta persamaan kuadratik. Sebenarnya banyak lagi tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam bidang kuadratik ni. Cuma salah satunya adalah yang kita sering dengar, ialah Al-Khawarizmi. Okey, dan dipanggil sebagai bapa algebra. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, sila tengok video ini yang saya sediakan untuk anda yang ada kena-mengena dengan topik kuadratik ini. Tengok video dulu Baik, itu adalah antara sedutan video yang memaparkan sebenarnya sejarah kuadratik ni dah bermula lama dah. Okey, dan banyak tokoh terlibat dalam menyumbangkan idea dalam konsep kuadratik. Baik, kita lihat 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Okey, anda boleh rujuk pada muka surat 2 buku teks. Kita akan lihat dulu. Jadi yang pertama ni anda akan belajar tentang mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey. Sebelum tu kita tengok dua rajah ini. Okey. So rajah yang pertama ni menunjukkan bagaimana ada seorang ni dia nak kira batu melempar batu lah.
melempar batu. Batu yang dilempar itu, apabila dia kalau dari segi hukum fiziknya kan, bila lempar batu tu akan naik ke udara dalam beberapa ketika, dan oleh kerana ada tarikan graviti, maka batu itu akan jatuh semula ke bumi, ke permukaan bumi lah. Cuma kita tak menyedari bahawa akan terdapat satu garisan melengkung. Sekiranya kalau kita dapat lukis bagaimana plot batu itu dibaling, kita akan nampak mula batu itu akan naik sampai satu ketika dia akan berada di puncak dan dia akan kembali turun sehingga terhempas ke permukaan bumi. Maka sebenarnya akan menghasilkan garisan melengkung macam tu. Sama jugalah macam lempar cakra, merejam lembing, lontar peluru dan sebagainya lah. Kita sebenarnya nampak, kita tak nampak, tapi sebenarnya kita hakikatnya adalah akan ada wujudnya garisan melengkung berdasarkan plot balingan kita itu tadi. Okey, betul juga dengan jambatan. Jambatan kalau tengok dalam rajah ni, dia punya bahagian atas tu dia buat dalam bentuk melengkung. Okey okey, jadi apabila ianya melengkung, tentunya dia menggunakan konsep kuadratik. Okey, dan kuadratik ini sangat penting dalam bidang pembinaan dan kejuruteraan. Kerana kalau dia tak menggunakan nilai yang betul, tentu saja binaan itu ataupun jambatan ini akan runtuh dan tidak kukuh. Sebab itu nak membina apa juga objek yang melengkung harus menggunakan konsep kuadratik. Begitulah pentingnya konsep kuadratik dalam kehidupan kita dalam seharian. Baik, kita pergi seterusnya. Okey. Pada buku teks muka surat 3, terlihat ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah adalah ungkapan yang kuasa tertinggi pemberi ubahnya adalah 2. Okey, kuasa tertinggi pemberi ubahnya adalah 2. Okey. Bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Baik, yang ini saya tekankan, yang ini bukan formula Ini adalah bentuk ungkapan kuadratik. Okey, pattern dia macam tu. Ada 3 sebutan. Pertama AX kuasa 2, lepas tu ada BX, lepas tu ada C. Okey, kita akan belajar lebih lanjut lepas ni apakah A, apakah B, apakah C. Cuma nak bagi tahu bahawa bila kita buat ungkapan kuadratik, okey, perhatikan ada kuasa 2 kat sini. Nampak kuasa 2 So kuasa 2 itu menunjukkan dia adalah kuadratik. Kalau ada kuasa 3, kuasa 4 tu lain lah. Kuasa 3 dia panggil dia kubik. Tapi untuk kuasa 2 kita panggil kuadratik. Apa juga ungkapan selepas ini, persamaan sebagainya, fungsi sebagainya, kalau ada kuasa 2 maka dia adalah kuadratik. Senang je nak kenal. Tengok dekat A tu kan, kalau kuasa tertinggi dia adalah X kuasa 2, maka dipanggil kuadratik. Tapi kena ingat bahawa yang A ni, perkali A depan ni, sekejap A depan ni kan, yang A depan ni, yang ni tidak boleh kosong. Yang ni tidak boleh kosong, iaitu macam ni. A tak boleh jadi kosong. Okey. Jadi kita hanya boleh terima kalau A itu positif ataupun negatif. Tak ada masalah. Tapi tak boleh kosong. Okey. Baik. Di mana A, B dan C adalah pemala. Pemala ni benda yang tetap lah Okey. Manakala X adalah pemberi ubah. Okey. Kita pergi tengok seterusnya. Ni contoh yang bawah ni, yang bawah tu adalah contoh persamaan kuadratik. Okey, ataupun kita panggil ungkapan lah. Bukan persamaan Persamaan dia ada sama dengan kosong. Yang ni kita panggil dia ungkapan. Okey. Cuba tengok yang ni, yang pertama X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okey, kita declare dia sebagai ungkapan kuadratik kerana dia ada kuasa 2 di depan sekali ni. Okey dan cuba tengok saya guna ruang sini sikit. Saya salin balik. Kita ada X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okey, cuba tengok kita punya ni, bentuk ni sama tak? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, maka ini dikatakan ungkapan kuadratik berdasarkan susunan tu. Tempat yang pertama ni, first place ni mestilah untuk X kuasa 2. Jadi ini pun yang atas ni betul lah, X kuasa 2 tempat yang pertama. Perkali dia berapa tu? 1. Okey Setiap huruf yang tidak ada perkali
dia ada cuma satu. Kebiasaannya tak tulis lah. Contoh kalau saya tulis macam ni, 2x kuasa 2 perkali tu tak perkali. Perkali adalah nombor di sebelah kiri depan sekali tu. Ni perkali. Ni 2 tu dikira sebagai perkali. Okey. Tapi kalau saya tulis macam ni, x kuasa 2 bukanlah bermakna tak ada perkali. Ada, cuma perkali tu adalah 1. Tetapi dalam rutin seharian, kebiasaannya 1 itu tidak ditulis. Maka kesimpulan kita adalah setiap pemboleh ubah ada perkalinya. Cuma kalau dia tak tulis, maknanya perkali dia adalah 1. Kena ingat bukan kosong. Okey perkali, apa jadi kalau perkali kosong? Kalau perkali itu nilai dia kosong, x kuasa 2 lah contohnya kan. Kalau kosong darab dengan x kuasa 2, tentu jawapannya kosong. Sebab kosong bila darab dengan semua nombor, semua pemboleh ubah akan menghasilkan kosong. Kan? Sebab itu kita punya kesimpulan adalah setiap pemboleh ubah ada perkalinya. Termasuk x kuasa 2. Cumanya x kuasa 2 itu adalah 1 perkalinya dan kebiasaannya 1 itu tidak ditulis. Jelas? Okey, kita balik tadi. So sini a x kuasa 2, ni kuasa 2 lah, ni betul. Tengok yang kedua pula. Yang ni 2x 2x ni maksudnya 2 kali x lah. Okey, ini bersamaan dengan kita punya bentuk yang kedua ni, yang tengah-tengah ni, bx. Maknanya b tu nombor jugalah perkali. Okey, dan x yang tengah-tengah ni, perhatikan tak ada kuasa. Okey, tak ada kuasa kan? Tengok ni yang ni kan. Tak ada kuasa. Bukan tak ada kuasa, dia ada kuasa 1. Cuma biasanya tak ditulis lah. Okey, jadi dia adalah kuasa 1. Bertepatan dengan dia punya bentuk ni lah. Ni pun tak ada juga kuasa 1. Dia tak ada, maksudnya ada kuasa 1 cuma tak tulis. Okey. Cuma yang depan sekali kuasa 2, tengah-tengah tu kuasa 1. Dan untuk yang tempat ketiga, C ni adalah nombor sahaja. Tak ada melibatkan pemboleh ubah. Nombor tu seorang-seorang je. Cuba tengok yang atas ni. Yang atas ni adalah negatif 1. Jadi bertepatan dengan bentuk C tu. C itu mewakili nombor yang tidak ada bersamanya pemboleh ubah. Okey? Okey sama jugalah macam ni. Yang kedua ni. Yang kedua ni negatif y kuasa 2 tambah 3y. Okey kena ingat dalam kuadratik ni tidak semestinya x saja. Boleh jadi pelbagai huruf. Y boleh, z pun boleh, asalkan bentuk dia sama dalam bentuk kuadratik. Di mana ada kuasa 2 dan yang di tengah-tengahnya adalah kuasa 1. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga pertama 1/3 m kuasa 2. Lagi. Sekejap. Okey, 1/3 m kuasa 2 tolak m tambah 4. Ini pun dikatakan sebagai kuadratik walaupun depan tu pecahan. Perkali pecahan tak ada masalah. Cuma kuasa tak boleh. Kuasa kalau dia bukan nombor bulat, tak terima. Okey. Walaupun perkali depan ni 1/3 dia pecahan, tapi cuba tengok M tu. M tu kuasa 2. Kan? Jadi M tu kuasa 2. Kuasa 2 tu depan sekali. Maka ini juga diiktiraf sebagai ungkapan kuadratik. Dan akhir sekali macam inilah. 2n kuasa 2 tambah 5. Perhatikan 2n kuasa 2 tambah 5 tu dia tak sama bentuk dengan bentuk am tadi. Okey tengok saya padam ni. Saya padam ni kejap. Saya nak tunjukkan supaya anda tak keliru. Sebab ramai keliru sebenarnya. Okey. Saya bagi tahu macam ni kan. Bentuk am tu ada tiga tempat. Pertama ax kuasa 2. Depan sekali. Tengah-tengah dia adalah bx. Kemudian yang ketiga adalah c. Sedangkan yang ini kan cuma ada 2n kuasa 2 tambah 5 je. Tak cukup 3, betul tak? Sedangkan bentuk am kuadratik ada 3. Okey, so yang ini juga sebenarnya yang ini tetap dipanggil ungkapan kuadratik meskipun tak cukup 3 sebutan tu. Yang penting adalah untuk kuadratik syarat pertama dia adalah kuasa tertinggi dia kuasa 2. Ni kuasa 2. Cukup syarat ni. Ada kuasa 2 maknanya cukup syarat untuk jadi kuadratik. Walaupun tak ada yang tengah-tengah ni. Ini tak ada. Dia ada A dengan C je. Maka dah boleh kira sebagai ungkapan kuadratik. Boleh?
Baik, setakat ni saya buka soalan. Boleh on mic kalau nak bertanya. Sebelum kita teruskan. Silakan kalau nak bertanya. Kalau ada yang tak faham. Ada? Kalau ada nak bertanya silakan. Jelas semua? Clear Kalau clear kita teruskan. Okey, baik. Kita teruskan slide yang berikutnya. Okey. Buku teks muka surat 3. Contoh yang pertama. Okey, baik. Muka surat 3 Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah atau bukan. Jika bukan, berikan kita punya alasan. Okey. Kita ada sampai F ni. Nak tentukan yang mana tu kuadratik ataupun yang bukan. Baik, dalam buku teks ada, kita tengok je, kita nak bincang jawapan je. Yang pertama tu 2x kuasa 2 tambah 5 adalah ungkapan kuadratik. Okey. Okey, sebab dia ada kuasa 2 dan dia ada satu je pemberi ubah, iaitu x. Okey, satu huruf saja. Kan dalam bab ni kita belajar tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Maknanya satu je pemberi ubah dalam setiap persamaan ataupun ungkapan itu. Kalau ada lebih daripada satu, kita tak terima lah. Okey, dalam kes ini kita ada soalan A kita ada 2x kuasa 2 tambah 5. Cukup kita iktiraf dia sebagai ungkapan kuadratik kerana yang pertama, syarat pertama adalah ada kuasa 2. Syarat kedua adalah dia ada satu saja pemberi ubah. Satu huruf je. Kalau dia ada huruf lain dalam tu, maka kita tak terima lah. Okey, tengok yang kedua pula. X kuasa 3 tolak 6 adalah bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemberi ubah adalah 3. Okey, jadi untuk X kuasa 3 tolak kuasa 3 macam ni tolak 6, maka ini bukan kuadratik kerana kuasa tertinggi adalah kuasa 3. Automatik kita reject. Kita hanya ambil kuasa 2 sebagai kuasa yang tertinggi. Okey, soalan C. 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat dua pemberi ubah iaitu x dan y. Okey, jadi walaupun nampak dia tiga bentuk sama macam bentuk am kuadratik, tetapi tetap kita reject kerana 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1 bentuk 3 dah, sama macam bentuk am. Tapi perhatikan dia ada x dan dia ada y. So bila ada x, y, dua huruf, maknanya dah ada dua pemberi ubah. Dalam bab ini kita hanya belajar satu pemberi ubah sahaja untuk bab ini. Okey. Jadi bila ada dua huruf ataupun dua pemberi ubah, maka kita tak terima sebagai kuadratik walaupun dia ada kuasa 2. Boleh ingat Itu syarat-syarat dia lah. Baik, D pula. Kita tengok D. Okey, soalan D. 1/2m kuasa 2 adalah ungkapan kuadratik. 1/2m kuasa 2 adalah persamaan kuadratik. Sangat simple ni je. Okey. Dia kata bahawa ini adalah ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana ada kuasa 2, betul, dan pemberi ubah dia 1. Habis yang setengah ni, setengah perkali setengah ni tak ada masalah, boleh jadi pecahan. Okey. Jadi walaupun dia tak cukup 3 sebutan macam ni, kena ingat dia punya bentuk ni, kena ingat ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kena ingat benda ni. Ini tidak ada dalam senarai formula ketika anda ambil ujian peperiksaan ataupun SPM yang sebenar. Tidak ada benda ni disenaraikan. Anda kena ingat sendiri. Bila ingat kuadratik, bentuk dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ingat tu je. Okey? Dan kita tengok dalam bentuk am tu ada 3 sebutan. 3, 1, 2, 3. Yang ini baru 1 je, setengah m kuasa 2. Pun dikatakan sebagai ungkapan kuadratik. Hanya kerana dia ada kuasa 2 sebagai kuasa tertinggi dan nilai m 1 je pemberi ubah. Maka ni pun dah kira diiktiraf sebagai ungkapan kuadratik. Baik, seterusnya tengok E pula. Okey, E Okey, E.
E dikata 2x kuasa 2 tolak 3 per x kuasa 2. Dia kata bukan. Yang ini dikata bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Yang mana pula tu? Okey, baik, kita tengok dulu syarat dia. Pertama, ada kuasa 2. Okey, ada kuasa 2, betul lah. Dan dia ada pemboleh ubah satu je, iaitu x. Betul juga. Kena faham dalam ni ada 2x, bukan maksudnya 2 pemboleh ubah. Bukan. Pemboleh ubah tu maknanya satu huruf. Pemboleh ubah tu macamnya huruf. Kalau macam ni, kalau saya letakkan 2x tambah 3y, ini huruf yang berlainan, baru dikira sebagai 2 pemboleh ubah, sebab x 1, y 1. Tapi kalau dalam persamaan itu ada 2x kuasa 2 tambah 3x, ini masih lagi dikira sebagai satu pemboleh ubah, walaupun ada nampak 2x kat sini. Bukan dikira 2, dikira satu pemboleh ubah, iaitu x. 2 pemboleh ubah tu maksudnya huruf yang berlainan. Okey, boleh Baik, kita pergi tadi jawab dia soalan. Okey, kenapa? Okey, dah kuasa 2 betul dah. Lepas tu pemboleh ubah pun satu je. Apa masalahnya? Kenapa tak dikira sebagai kuadratik? Rupanya, okey, semua orang kena tahu benda ni. Ni skill skill. Bila x kuasa 2 tu di bawah, kita boleh tukar dia jadi atas Bila x kuasa 2 tu berada di bawah, kita boleh tukar ke atas, jadi atas. Maka kita boleh jadikan dia macam ni, 2x kuasa 2 ni yang asal, tolak 3 3 ke atas lah. Yang x kuasa 2 ni bila kita bawa naik atas, dia akan jadi x kuasa negatif 2. Asalnya x tu berada di bawah, x kuasa 2, x kuasa positif 2. So bila kita pindahkan dia ke atas, dia akan jadi x kuasa negatif 2. So kat sini masalah dia, iaitu negatif 2 ni, kuasa negatif 2 ni bukan nombor bulat. Nombor bulat ni adalah nombor yang positif sahaja. So bila nombor negatif, tidak dikira lah. Dan cuba tengok pattern satu lagi, cuba tengok pattern bentuk am. Bentuk am macam ni kan, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tengok yang pertama ni ax kuasa 2. Yang ni lah 2x kuasa 2. Itu lepas, lulus. Cuba tengok yang kedua. Yang kedua mesti adalah bx. Bx, di mana x itu kuasa dia 1. Tapi untuk yang ini, walaupun dia bx juga, tapi kuasa dia bukan 1, kuasa dia negatif 2. Dah menyalahi etika kuadratik, maka automatik kita reject dia. Sebab di tengah-tengah ni untuk bx, mesti x itu kuasanya 1, mesti sama. Tetapi bila ni kita tengok 3x kuasa negatif 2, tak sama. Maka kita akan reject ungkapan itu dan mengatakan ia adalah bukan ungkapan kuadratik. Boleh faham Dia mesti sama. Kalau dia tulis macam ni, kita terima. Contohnya 2x kuasa 2 betul dah, tolak 3x. Yang ni terima, sebab sama dengan bx ni, di mana x tu kuasa 1. Penting untuk anda faham bahawa bila saya buat macam ni, x sahaja, dia ada kuasa tau, ada kuasa. Kuasa dia kuasa 1. Cuma kuasa 1 itu kebiasaannya kita tak tulis. Jadi anggaplah bila awak jumpa x, sebenarnya ada kuasa, kuasanya 1. Cuma kalau melibatkan kuasa yang lebih besar, kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, yang tu memang kena tulis lah. Cuma nak bagi tahu, bila ada huruf yang awak tak jumpa kuasa, tak ditulis, tetap sebenarnya ia ada kuasa, iaitu kuasa 1. Cuma kebiasaannya kita tak tulis kuasa 1 tu, kita tak tulis. Boleh faham Baik. Yang F last, 4x kuasa 2 tolak x kuasa setengah. Bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. So mana yang bukan nombor bulat? Yang inilah. Ni x kuasa setengah tu. Sebab x kuasa setengah tu bukan nombor bulat, dia pecahan, maka kita reject dia lah. Sebab sebab dalam bentuk am dia, sekali lagi bagi betul faham ni, bentuk am kita adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c.
Kalau berdasarkan soalan tu, depan ni adalah 4x kuasa 2. Okey, betul. Lulus. Tempat yang kedua tengah-tengah ni mesti bx, x kuasa 1. Dia yang soalan F tu pula tolak x kuasa 1/2. Dah salah sebab tak sama. Yang sini untuk bx tu mestilah kuasa 1. Tapi yang dekat sini adalah kuasa setengah. Jadi dekat situlah punca kita tak terima sebagai ungkapan kuadratik. Boleh faham Okey, ada soalan setakat ni? Nak bertanya? Silakan, saya buka ruang. Okey? Ke faham semua? Betul ke faham ni? Okey? Faham, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Okey, kalau faham bagus. Faham. Okey, baik, kita akan pergi seterusnya. Kalau dah faham bagus, kita pergi seterusnya. Okey. Buku teks muka surat 4. Buku teks muka surat 4. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan keadaan a tak boleh kosong. Okey, baik. Saya lupa nak jelaskan kat sini. Benda penting ni. Kalau saya buat macam ni bentuk arm ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi kalau dapat ungkapan macam ni, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah ataupun ni tolak 1. Okey, maka ini pun dikatakan sebagai ungkapan kuadratik walaupun awak tengok simbol ini tak sama. Yang ni tambah, tapi bila dapat ungkapan tolak, simbol itu tidak penting, tak ada masalah. Yang penting syarat dia apa? Syarat dia yang pertama mesti kuasa 2. Di depan sekali ni ax kuasa 2 ni mesti ada kuasa 2. Dan dia punya yang tengah bx tu mesti kuasa 1. Tu syarat dia. Okey. Dan pemboleh ubah dia mesti satu lah. Iaitu kalau x semua x sajalah. Kalau y semua y. Kalau z semua z. Itu syarat untuk ungkapan kuadratik. So kalau dia letak tolak kat tengah-tengah tu simbol negatif, tak ada masalah Ataupun kalau depan ni perkali a ni saya letak negatif 2 pun boleh terima. Okey. Tak ada masalah. Pecahan boleh terima, perpuluhan boleh terima, tak ada masalah Baik. Sekarang kita nak bincang, nak bagi tahu bahawa ada maksud dia tu. Okey, di mana a ni adalah perkali bagi x kuasa 2, a ni, kemudian b ni perkali bagi x yang tengah kuasa 1, c ni pemalar, iaitu nombor lah, sebarang nombor. Okey. Sekali lagi saya ulang bahawa yang C ni, yang belakang sekali ni, C tu adalah nombor sahaja. Tidak ada peneman, tidak ada pemboleh ubah yang berdamping dengan dia. Hanya nombor saja. Dia kat belakang sekali. Okey. Baik, sekarang inilah hadiah untuk korang yang pertama. Tutorial. Tengok bawah ni. Okey. Praktiskan diri 1.1a soalan 1 dan soalan 2 muka surat 5. Jadi siapa yang ada buku teks sila selak muka surat 5. Praktiskan diri 1.1a soalan 1 dan soalan 2. Tandakan dulu, selepas kelas nanti anda boleh buat. Okey? Boleh Kita pergi yang seterusnya. Okey, harap dapat tanda Okey, baik. Seterusnya kita pergi buku teks muka surat yang kelima. Muka surat 5 dalam subtopik ini pelajar seharusnya dapat mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey tengok. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okey, ni buku teks muka surat 5 Baik. Ni apa ni? Doktor apa ni? Encik Ismail. Dia kata ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, sekarang tadi kita belajar tentang ungkapan. Sekarang kita masuk tentang fungsi pula. Dua-duanya kuadratik. Cuma yang ni ungkapan, yang ni fungsi. Bezanya apa? Bezanya dia punya pangkal tu lah. Kalau ungkapan kita terus direct ambil ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kalau fungsi kena tambah fx pula ke depan ni. Kalau fungsi, maknanya bila tulis fx, kita tahulah bahawa itu adalah fungsi kuadratik. Kalau tanpa fx, kita anggap dia sebagai ungkapan kuadratik. Kalau ada fx, kita panggil dia
fungsi kuadratik. Benda dia sama je. Benda yang sama. Okey? Boleh? Kita pergi seterusnya. Okey, buku teks muka surat 6. Okey, buku teks muka surat 6. Okey, buku teks muka surat 6. Kita tengok ni. Saya ambil contoh di bahagian ada satu ruang dekat situ, iaitu graf yang soalan A tu, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Okey, kita nak tengok apakah kaitan antara fungsi kuadratik tu dengan kita punya hubungan antara banyak kepada satu. Okey, ada soalan jap. Ustaz, adakah katakan pemalar itu ada kuasa 2? Adakah dia tetap ungkapan kuadratik? Okey, baik. Kalau bahagian C tu kalau ada kuasa 2, contohnya macam ni. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 4 lah kan? Bila jadi 4, automatik kita kira sebagai kuadratik. Okey, sebab nombor yang biasanya nombor tunggal, bila kita kuasa 2, kita boleh selesaikan. Cuma kalau macam 3x kuasa 2, tak boleh selesaikan. Sebab 3 solo, x tu kuasa 2, beza. Okey, tapi kalau sekat nombor biasa macam 4 kuasa 2, walaupun dia berada pada kedudukan C kan, ax kuasa 2 tambah bx tambah c kat ujung tu 4 kuasa 2. Bila 4 kuasa 2 kita pemudahkan lah, jadikan 4 kuasa 2 16. Maka bila dah jadi 16, maka kita iktiraf sebagai ungkapan kuadratik. Okey, baik, terima kasih. Kita teruskan. Okey, kita ada graf ni. Saya harap semua orang tahu kan graf, jangan tak tahu. Okey, bila graf, kita ada dua benda penting, iaitu paksi x ini dan paksi y. Cuba perhatikan dekat sini. Paksi y ni dia tulis sebagai fx. Selama hari ni kita belajar graf, dekat atas ni adalah y, betul tak? Kan? Atas tu y. Yang berdatar ni x lah, biasalah. Cuma dekat sini adalah y. Tapi dalam fungsi kuadratik dia tukar sebagai fx. Okey? Sama je lah. Anggap ni sebagai y juga, pun tak ada masalah. Cuma dalam etika nak menulis ataupun nak melukis graf bagi fungsi kuadratik, yang tempat y ni kita tulis sebagai fx. Okey? Baik. Kita pergi yang pertama. Okey. Sekarang kita ada graf melengkung warna merah tu. Inilah graf kuadratik. Graf kuadratik lengkung ni macam tu. Okey. Kalau graf tu lurus macam ni, kita panggil dia garis lurus lah, persamaan linear. Okey. Tapi kalau dia melengkung macam ni, kita panggil dia persamaan ataupun fungsi kuadratik. Okey. Perhatikan garisan merah ni dah siap lukis dah. Cuma perhatikan ada titik hitam kat sini. Satu kat sini, satu lagi kat sini. Okey. Dan dalam buku ini ada gambar pembaris kan? Pembaris ni. Pembaris ni diletakkan dekat paras y sama dengan 4. Nampak tak? Ni. Y kat 4 Okey. So dalam memahami fungsi kuadratik ni, dia ada istilah objek dengan image. Okey. Okey, yang manakah objek, yang mana image? Okey, cuba tengok garisan merah melengkung kuadratik ni, dia bersilang dengan pembaris tu. Nampak tak? Ni yang tanda star ni. Inilah tempat bersilang. Tahu kan titik yang bersilang? Okey. Jadi bila titik bersilang ni, kalau kita baca dekat bawah, dekat paksi x, okey, sini nilai dia adalah negatif 1. Yang ni pun kalau kita baca dekat paksi x, kita akan dapat nilai dia adalah 4. Okey, jadi nilai x kita akan dapat, nilai x akan dapat 2. Okey, iaitu pertama negatif 1, satu lagi 4. Okey, manakala pada paras paksi y ni, y kita dapat satu je nilai, iaitu 4. Okey, jadi dalam fungsi kuadratik, yang x ini dipanggil objek. Objek, manakala yang y sebagai image. Boleh? Okey. Jadi image itu, kalau tengok dalam memori ni, perkataan memori ni, yang ni kan, dia kata bagi titik pada satah Cartesian ni, koordinat x adalah objek dan koordinat y adalah image. Okey. Jadi semua fungsi
semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, yang ini kalau kita tak nampak pada graf, kita tak faham benda ni. Okey, maksud dia adalah semua fungsi kuadratik, inilah graf fungsi ni macam ni contohnya, mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, perhatikan dua objek yang berbeza. Cuba tengok tadi. Kita dapat x2 kan? Dekat sini satu, dekat sini satu. Negatif 1 dan 4. Kan dua objek. Okey, dua objek yang berbeza. Satunya adalah negatif 1, satu lagi 4. Dua yang berbeza. Okey, tetapi imej yang sama. Cuba tengok negatif 1 dan juga 4. Bila kita tolak, kita baca ke atas dekat tempat yang bersilang ni, dia baca pada paras y yang sama, iaitu 4. Sebab itu awak nampak objek pembaris kat sini, pembaris. Ibarat ada garis lurus kat sini, kan? Jadi nilai x tu berkongsi nilai y yang sama, iaitu y tu 4. Sebab itu dia katakan bahawa semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama, sebab dia akan kena pada paras y yang sama walaupun daripada dua objek yang berbeza. Okey, nilai x tu mungkin berubah. Okey, mungkin positif, mungkin negatif. Tapi x tu adalah objek, y tu adalah imej. Okey. Baik, saya buka soalan sekarang. Kalau nak bertanya setakat ni, silakan nak bertanya. Sebagai kesimpulan, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Kenapa banyak kepada satu? Kan? Ni kat sini. Cuba tengok ni. Yang ni Okey. Kita ada satu x sebelah kiri dalam bulatan tu kan. X sebelah kiri, y sebelah kanan. X ni 4, 1. Sama lah macam ni. Datang daripada mana? Daripada sinilah. Satu nilai dia adalah negatif 1, satu lagi 4. Betul lah ni, kan? Sebab ni objek, ni imej. Ni objek, ni imej. Okey. Yang 4 ni adalah untuk y. Sebab tadi dua titik ni bersilang pada garis y4. Okey Jadi kita tengok dia punya hubungan ni. Ni kan. Ni hubungan ni. Macam ni kan. Alamak, kacau lah pen ni. Aduh mak. Okey. Hubungan ni kan. Macam ni. Jadi daripada dua nilai, iaitu negatif 1 dan 4, menghubungkan kepada satu nilai yang sama, iaitu 4. Jadi yang sinilah dikatakan banyak. Yang ni lah dikatakan banyak. Banyak banyak kepada satu. Okey. Sebab nilai x ni ada lebih pada satu kan, iaitu negatif 1 dan 4. Banyak lah tu, banyak. Manakala pada y ni satu je nilai, 4. Jadi hubungannya banyak kepada satu. Itulah maksud dia. Boleh? Okey Sebab banyak ni adalah benda yang lebih daripada satu. Cuba tengok tadi kan, dekat x ni ada dua nilai, iaitu negatif 1 dan 4. Kan ada dua nilai, banyak lah tu. Sedangkan di y tu ada satu je nombor, iaitu 4. Jadi hubungannya adalah banyak kepada satu. Okey, saya bagi contoh lain Kalau dekat x sini, dekat x dengan ni y, kalau sini ada negatif 1, sini ada 4 dan 8. Jadi hubungannya adalah 1 kepada banyak. Boleh? Sebab sini satu je nombor. Okey, 1 kepada ada dua nombor sini kan. Ni bukan macam ni, maksud macam ni. Okey 1 kepada banyak. Sini 1, sini 1. Okey. Ni kalau 1 kepada banyak, 1 kepada banyak. Yang tadi ni kita bincang tentang banyak kepada 1. Jadi fungsi kuadratik adalah hubungannya banyak kepada 1. Boleh? Baik, ada soalan setakat ni? Silakan. Nak bertanya? Silakan, kalau ada nak bertanya, silakan. Kita buka ruang untuk anda bertanya. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey Okey tu. Diam tanda setuju tu. Okey, baik. Kita pergi seterusnya Muka surat. Okey, ada lagi tak banyak, ada lagi 3 slide. Okey, buku teks muka surat 7 hingga 8. Buku teks muka surat 7 hingga 8, kita akan lihat apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Baik. Inilah bentuk graf fungsi kuadratik. Ada dua je. Satu, kalau istilahnya biasa kita akan buat macam ni.
Yang ni kita panggil dia graf senyum. Graf senyum. Kan bentuk senyum tu. Ni semua senang nak ingat. Okey, yang ni kita panggil dia graf masam. Sebab macam muka masam je kan. Ni kita panggil dia graf masam. Yang ni tak ada dalam buku teks Ini kita punya orang kata kata-kata ringkas nak ingat, petua lah graf senyum dan graf masam. Okey Nah, istilah benda lain pun terpulang lah Baik, nak kenal dia senang. Okey, baik, cuba tengok sini. Kalau perkali A depan ni, yang ni A ni, kalau dia positif, okey, maka bentuk graf dia jadi macam ni. Macam ni. Graf senyum. Tapi kalau A tu negatif, maka dia akan jadi graf masam. Okey. Baik, saya bagi contoh. Kalaulah saya bagi graf fungsi ni, graf macam ni, graf fungsi macam ni. Negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Ni graf masam ke graf senyum? Cuba jawab. Masam. Sebab apa masam? Sebab negatif. Ya, perkali kat depan ni. Ni perkali A depan ni negatif. Bila negatif, graf masam. Kalau dia positif, graf senyum. Boleh ingat senyum. Baik, senang saja. Okey. Baik. Kita tengok yang seterusnya, apakah titik maksimum dan titik minimum. Okey. Ini ada dua graf. Satu maksimum, satu minimum. Okey Okey, senang je nak tengok. Kalau graf itu A dia negatif, A dia negatif, maksudnya A tu kurang kosong. Kalau graf ni negatif, negatif, graf masam. Bila graf masam, dia akan ada titik puncak tau. Ni kan graf ni naik melengkung atas kan? Melengkung naik atas. So yang dekat atas ni, puncak dia dipanggil titik maksimum. Sebab dia ada titik puncak atas sekali. Okey, manakala kalau graf itu positif, kan? Positif di mana A itu lebih besar daripada kosong. Graf dia melengkung macam ni lah, graf senyum. Okey, dia pun ada titik puncak tak? Tapi titik puncak tu kat bawah sekali. Titik puncak di bawah sekali dipanggil titik minimum. Boleh yang ni kena ingat. Sebab bila dalam exam anda kena kuasai, kena faham bentuk dia. Kalau dia bagikan negatif, macam mana bentuk kuadratik dia, kat mana titik maksimum atau minimum. Okey? Boleh kalau graf masam akan menghasilkan titik maksimum. Cubalah buat sendiri, buat petua sendiri. Kalau graf masam, titik maksimum. Kalau graf senyum, titik minimum. Macam mana nak buat tu, terpulang pada anda. Okey? Baik, kita pergi seterusnya. Okey, apakah paksi simetri? Rasanya semua tahu tentang maksud simetri. Simetri adalah benda yang garisan di tengah-tengah, kita akan dapat kedudukan yang sama saiz kiri dan kanan. Samalah. Macam ni dalam dua graf ada juga paksi simetri. Di mana yang warna biru ni adalah paksi simetri kerana di sebelah kiri dengan kanan dia sama saiz. Di tengah-tengah maksudnya. Okey, ataupun cara bahasa mudah dia garis potong tengah. Garis potong tengah tu dipanggil paksi simetri. Dengan syarat mestilah sebelah kiri dengan sebelah kanan sama saiz. Tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar, sama-sama je. Sama besar lah. Okey, barulah dipanggil garis paksi simetri. Okey? Baik, kita pergi seterusnya. Okey. Paksi simetri bagi ada latihan tadi Okey. Paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi x, y dan melalui titik maksimum atau minimum. Okey? Okey, baik. Kita tengok secara umumnya. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, yang ini penting. Okey, bila kita sebut tentang koordinat macam ni kan. Ni koordinat ni. Ni HK ni koordinat. HK adalah koordinat. Tapi dalam bahagian ni dia hanya bagi secara umum. Bila koordinat, kena ingat yang pertama ni adalah untuk X kan, ni untuk Y. Dalam satah Cartesian tu, kita akan baca X dulu, betul tak? Kita akan baca X, lepas tu baca Y. Samalah macam ni Okey, untuk titik minimum, kes yang titik minimum ni macam ni, titik minimum kan. Kenapa titik minimum? Sebab dekat bawah.
Kalau dia ke atas, titik maksimum. Tu je. Okey, untuk kes titik minimum ini, kan, paksi simetri dia macam ni, warna biru ni. Okey. Okey. Dan kedudukan titik ini adalah untuk X, sebab dia akan potong pada paksi X. Okey, jap. Mungkin mungkin ada yang tak dapat gambaran. Ini graf. Ini graf kan, macam ni kan. Kan biasanya sini kan Y, sini kan X. Katalah saya letak sini kosong, ni 1, ni 2, ni 3. Okey, kalau ikut paksi simetri ni kan potong tegak. Paksi simetri ni kan potong tegak kan. Katalah kat sini, dia potong sini. Contoh contoh je. Garis potong tegak yang putus-putus ni kan dia potong dekat paksi X. Sebab itu kita nampak dia X ni. Okey, dia declare sebagai X sama dengan H. H kan tempat X. Nampak ni? H kan tempat X. Okey, kalau saya tukar nombor lah, saya tukar nak bagi dia lebih faham. Kita abaikan HK ni, pening kepala kan. Okey, kita katalah saya letak nombor 1 3. Maknanya X tu 1, Y tu 3 kan. X1 kan. Okey. So bila saya potong kat sini kan, potong ni untuk melukis paksi simetri kan kena kat 1 ni. 1 ni milik X kan. Sebab tu kita akan tulis sini nanti X sama dengan 1. Okey sebab garis lurus tu dia potong dekat paksi X. Kalau garis tu melintang, barulah dia potong kat paksi Y. Okey so sama jugalah untuk titik maksimum ni. Okey, garis potong tegak ni, potong lurus tegak ni macam ni. Okey, maka milik M, sebab M tu adalah kedudukan bagi titik X. N adalah untuk Y. Okey, sebab itu kita punya paksi simetri dia X sama dengan M. Ini dia bagi dalam bentuk huruf, sebab itu kita tak nampak jelas. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk nombor, kita akan nampak lebih jelas. Okey, boleh faham setakat ni? Ada soalan? Saya buka soalan sekarang ni. Okey, silakan kalau nak bertanya. Ada soalan nak tanya? Okey, baik. Latihan yang kedua. Tengok kat bawah. Kena highlightkan ni kat bawah ni. Tutorial. Praktiskan diri 1.1b. Praktiskan diri 1.1b, soalan 1 dan soalan 3 sahaja. Muka surat 10. Sila buka muka surat 10. Praktiskan diri 1.1b, soalan 1 dan soalan 3 sahaja. Jadi soalan-soalan ni anda buat dalam buku dan kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Ada soalan silakan. Sebelum kita berakhir, sila bertanya kalau nak bertanya. Faham ke ni? Betul faham Tak bertanya pun. Faham, Ustaz. Boleh Susah tak? Susah ke tak? Tak faham Ustaz. Boleh Boleh. Boleh baik. Ustaz, Boleh. graf tu kena lukis Ustaz. Macam mana? Berapa buku? Apa dia? Graf tu kena lukis. Tadi soalan yang mana? Soalan kalau soalan tu hendak memerlukan lukis graf, kita kena lukis lah. Tapi tak payahlah pakai kertas graf, buat lakaran cukup lah. Okey, soalan lain? Nak berapa buku Ustaz? Setakat ni guna satu buku je cukup. Tak ada buku satu, buku dua, tak ada. Satu buku je. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Saya graf masam dan graf senyum tu. Tak ada. Kejap. Apa tadi Najwa? Graf masam dengan graf senyum tu, Okey. yang negatif kat yang AX kuasa 2 tu je ke, ataupun yang belakang sekali dia apa? Boleh ulang balik? Saya tak dengar sangat. Graf masam dengan graf senyum tu, Okey, negatif positif tu dia kalau kita nak tentukan, tengok yang AX kuasa 2 tu je ke, ataupun yang belakang sekali? Ya, tengok A kuasa 2 je. Yang depan sekali, A saja. Yang B dengan C tu tak payah. Kita hanya fokus pada A tu. Kalau A tu positif, maka graf dia senyum. Kalau A tu negatif, graf masam. Okey? Oh, baik. Okay, ada lagi nak tanya? Ada lagi nak? Apa ni? Ustaz, mana nak tahu image dengan objek? Objek adalah X. Nilai X. Image adalah Y. Okey? Ada lagi soalan lain? Baik, jangan lupa subscribe channel Cikgu Azmi Tube. Saya akan bagi nanti link dia. Okey, untuk tengok video yang seterusnya. Dan pada hari ini, video ni nanti saya akan upload di YouTube dan saya akan share dengan anda di grup kelas lah. Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.